Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Yusri Zanmi Muhammad, mewakili ahli kumpulan saya yang terdiri daripada Janatun Ain Kamarudin, Karol Abdul Razak, Asma Hanif Jafri dan juga Ismail Kuib Ibrahim. Dan pada hari ini saya akan mempersembahkan berkaitan dengan perancangan strategik yang untuk kami pilih organisasi ini ialah Majlis Amanah Rakyat ataupun MARA. Sebelum saya mulakan, eloklah kalau saya berikan dulu apa yang bakal kami bentangkan pada hari ini berkaitan dengan MARA, yang mana saya mulakan dengan pengenalan yang terdiri daripada apa itu RIDA, yang mana tubuhnya RIDA, penubuhan Majlis Amanah Rakyat, visi korporat, misi korporat MARA dan seterusnya objektif MARA. Seterusnya adalah peranan dan fungsi MARA. Yang ketiga adalah pengurusan strategik MARA. Yang keempat, isu dan juga masalah dalam organisasi MARA. Yang kelima, pendekatan masalah dan kaedah penyelesaiannya. Yang keenam, menangani isu strategi. Yang ketujuh pula, kaedah menganalisis data. Kelapan, cadangan penambahbaikan Majlis Amanah Rakyat. Dan yang terakhir, kesimpulan. Pendahuluan. Pengurusan strategi adalah pendekatan sistematik untuk menentukan arah masa depan organisasi. Ini juga bertujuan untuk menentukan bagaimana untuk menguruskan organisasi agar kekal kompetitif. Kepimpinan menyumbang ke atas pengurusan dan merupakan domain kepada pengurusan strategik yang menunjukkan sinergi yang ketara. Kepimpinan yang mahir berupaya merancang, melaksanakan, mengarahkan, menentukan hala tuju, mengawal dan menganalisis kawalan akan setiap perubahan yang berlaku. Latar belakang MARA. Ia bermula dengan penubuhan RIDA pada tahun 1951, yang mana RIDA merupakan sebuah organisasi yang diwujudkan untuk memberikan keselesaan dan juga meningkatkan status sosioekonomi penduduk luar bandar melalui peningkatan awal pembangunan infrastruktur serta prasarana pembangunan industri desa. Malangnya, organisasi RIDA tidak mampu memberikan kesan yang cukup atau impak yang terbaik kepada masyarakat. Oleh itu, RIDA mengambil keputusan untuk diatur semula dan menukar nama organisasi sebagai MARA. MARA ditubuhkan pada 1 Mac 1966 dan kini menjadi agensi yang dikendalikan di bawah Kementerian Pembangunan Luar Bandar. Diwujudkan di bawah Akta Parlimen yang merupakan salah satu badan berkanun hasil perbincangan daripada resolusi Kongres Ekonomi Bumiputera pertama di bawah rang Undang-Undang Parlimen. Organisasi ini bertujuan untuk bertanggungjawab dalam menggalakkan, memudahkan, meningkatkan serta membangunkan ekonomi dan sosial khususnya masyarakat Bumiputera Luar Bandar. MARA yang kini mempunyai lebih daripada 10,000 anggota kerja diwujudkan bagi membantu Bumiputera ataupun orang Melayu yang mencuburi bidang pendidikan, perniagaan serta industri menurut Adam, Samuri IH dan juga Fadzil. MARA terlibat dalam semua bidang termasuk untuk membantu golongan Bumiputera dalam sektor keusahawanan, pendidikan dan juga pelaburan. MARA menggariskan visi dan misi dalam menentukan hala tuju organisasi dalam membangunkan golongan Bumiputera, iaitu visinya ialah menjadi organisasi amanah yang unggul serta diberkati demi mengangkat martabat bangsa. Manakala misinya pula adalah untuk menerajui bidang keusahawanan, pendidikan dan pelaburan untuk penguasaan equity Bumiputera. Objektif MARA pula adalah untuk membangunkan usahawan yang berjaya dan inovatif, melahirkan modal insan yang global dan berintegriti, menyumbang kepada pemilikan equity dan memudahkan sistem penghantaran. Peranan MARA adalah memberi pinjaman penyelidikan dan perniagaan kepada pelajar dan usahawan Melayu. Mereka mengawasi pembinaan infrastruktur seperti kilang dan lod kedai perniagaan Melayu. Kemudahan ini sering dibina dan disewakan kepada pengusaha Melayu dengan kadar subsidi untuk merangsang pertumbuhan perniagaan dalam masyarakat Malaysia. Dengan kata lain, infrastruktur komersial ini telah memberi peluang kepada pekerjaan serta komuniti perniagaan Melayu untuk bersaing dengan kaum lain dengan bantuan MARA, termasuk modal perniagaan dan pemasaran. Dalam sektor pendidikan, MARA pula telah memberi beasiswa kepada masyarakat Melayu sejak awal tahun 1966 untuk meningkatkan tahap pendidikan orang Melayu untuk mendapatkan jurang pendapatan antara kaum lain di Malaysia. Pengurusan strategi MARA didefinisikan sebagai proses penilaian, perencanaan dan pelaksanaan yang dirancang untuk mempertahankan atau meningkatkan keunggulan kompetitif. Proses penilaian berkenaan dengan persekitaran luaran dan dalaman. Perancangan melibatkan perkembangan model perniagaan, arah
corporate, taktik persaingan, strategi antarabangsa, pemerolehan dan tindakan kolaboratif. Fasa pelaksanaan memerlukan kepimpinan untuk membangun struktur organisasi yang sesuai, mengembangkan budaya pengurusan, mengendalikan proses strategi dan mengarahkan organisasi melalui pemerintahan korporat dari McGee. Pandangan berasaskan sumber. Perspektif ini menunjukkan bahawa sumber dalaman syarikat yang unik adalah penentu daya saing yang strategik. Sekiranya sumber daya syarikat itu unik dan sukar ditiru, tanpa pengganti yang boleh diterima sebagai pesaing, mereka akan mencipta kelebihan daripada segi daya saing. Organisasi perindustrian, dan ini pula adalah satu lagi perspektif yang menganggap bahawa persekitaran luaran menentukan tindakan strategik yang dapat digunakan oleh MARA. Akibat konsep ini, MARA harus mengenal pasti dan berusaha untuk beroperasi dalam persekitaran yang membolehkan aktiviti strategik, mewujudkan daya saing dan kemampuan keuntungan. Masalah organisasi MARA. Berdasarkan informasi yang diperolehi, organisasi MARA menghadapi isu atau masalah dalam aspek perkhidmatan seperti layanan, tindak balas kepada pelanggan, menyampaikan maklumat yang tidak tepat dan membiarkan pelanggan menunggu dalam masa yang lama. Perkhidmatan pelanggan yang hebat harus memberi tumpuan untuk melayan pelanggan dengan baik, menjawab soalan dan melebihi jangkaan. Pendekatan ini membantu perniagaan melibatkan pelanggan dan membina hubungan yang kuat. Ketidakcekapan dalam perkhidmatan boleh membawa risiko kepada kehilangan pelanggan, seterusnya meneruskan prestasi sesebuah organisasi. Masalah lain yang dihadapi oleh MARA adalah dari segi prestasi pekerja, yang mana terdapat masalah kemahiran menggunakan teknologi dan juga atas sebab perubahan persekitaran. Masalah kedua yang dihadapi oleh MARA adalah berkaitan dengan prestasi pekerja, yang mana masalah kemahiran menggunakan teknologi dan juga perubahan persekitaran akibat teknologi-teknologi baru yang wujud setiap masa. Dan masalah yang terakhir adalah berkaitan dengan komunikasi, yang mana terdapat masalah komunikasi dan memerlukan kemahiran komunikasi yang baik, selain daripada masalah kepimpinan. Pendekatan penyelesaian masalah pula, aktiviti pengembangan organisasi biasanya dimulakan dengan tujuan untuk mencegah atau menyelesaikan masalah yang ada dan berpotensi. Pendekatan penyelesaian masalah berkaitan dengan penilaian langkah-langkah yang diambil bertujuan untuk menyelesaikan masalah dalam integriti sistem. Osborne dan Barnes mendefinisikan penyelesaian masalah kreatif sebagai 6 proses, yang mana peringkat-peringkat proses ini adalah: yang pertama, meramalkan dan memahami ancaman; yang kedua, mengumpulkan maklumat mengenai ancaman; ketiga, mengesan dan menentukan masalah; yang keempat, membuat pendapat, yang mana pada tahap ini banyak penyelesaian alternatif dihasilkan tanpa membuat keputusan muktamad; yang kelima, menentukan penyelesaiannya, yang mana kriteria untuk memilih penyelesaian yang tepat ditentukan pada tahap ini. Dan yang terakhir, mengaplikasikan penyelesaiannya. Langkah-langkah yang tepat diambil untuk menerapkan penyelesaian yang tepat. Kita teruskan ke tajuk menangani isu strategik. Terdapat sekurang-kurangnya 4 masalah di mana dapat ditangani dalam organisasi, yang mana masalah ini boleh diselesaikan oleh individu atau kumpulan yang diakui sebagai pakar dalam kawasan tersebut. Sebagai contohnya, jika seorang ketua eksekutif itu berkeinginan untuk memutuskan bahawa organisasi ini akan merancang peningkatan ekonomi yang kuat pada tahun yang mendatang. Jadi masalah ekonomi strategik ini dapat diselesaikan secara langsung. Pada tahap lain, untuk menangani isu strategik adalah kes di mana permasalahan dimodelkan secara formal. Sebagai contohnya, model ramalan formal yang mungkin dikembangkan untuk membuat prediction atau kemungkinan perubahan besar strategi dalam harga industri. Oleh kerana isu-isu strategi yang penting ini dihadapi organisasi bersifat lebih dinamik, kerana model sedemikian memang memakan masa dan mahal untuk dikembangkan, dan ini hanya praktikal untuk isu-isu yang dihadapi oleh syarikat itu berulang-ulang kali. Dan kaedah yang terbaik dalam teori ini adalah menggunakan pendekatan strategi. Saya petik kata-kata daripada King's WR tahun 1982. Seterusnya, kaedah menganalisis data. Dan kaedah yang paling sesuai sekali untuk membuat analisis data bagi perancangan strategik adalah analisis SWOT, yang mana terdiri daripada kekuatan, kelemahan, peluang dan juga ancaman. MARA memiliki pelbagai bahagian yang meliputi sektor khidmat perusahaan, keusahawanan, pendidikan serta pelaburan.
Kepelbagaian bahagian ini mempunyai jaringan yang kuat antara bahagian yang mendorong untuk kaki tangan terus berkoordinasi, saling berkomunikasi untuk menghasilkan sesuatu untuk memenuhi kehendak pelanggan, mewujudkan kepelbagaian institusi pendidikan MARA yang menjadi pilihan kepada kekuatan MARA. Lihat saja bagaimana sambutan dan juga reaksi orang ramai terhadap permohonan kemasukan ke MRSM. Kewujudan anak-anak syarikat MARA seperti UniKL, Pelaburan MARA, MARA Corp dan MARA lainnya merupakan satu bukti bahawa MARA kekal relevan menjadi sumber pelaburan MARA dalam mendepani dunia kini. Kelemahan yang dikenal pasti dalam analisis SWOT kali ini adalah kekurangan fokus. Dalam strategi pelaksanaan MARA, penambahbaikan dibuat untuk mengatasi masalah ini, terutamanya dalam penambahan aktiviti dalam situasi pandemik COVID-19. Budaya kerja yang masih ditakut lama menjadi antara masalah yang mengganggu cerminan perkhidmatan awam. MARA juga masih belum dapat memupuk budaya korporat yang kompetitif. Dan pelanggan juga seperti di media sosial kadang-kadang dapat dilihat dengan jelas bahawa MARA perlu mengambil satu inisiatif. Ramai kaki tangan merasa lega kerana mereka berasa selamat dan selesa apa yang diberikan oleh MARA. Kesilapan maklumat dalam penyampaian seperti di media sosial juga menjadi satu masalah lain. Dan maklumat yang kurang tepat seringkali diterjemah kepada pelanggan sehingga menimbulkan salah faham. Kelemahan ini juga adalah masalah komunikasi dalam kalangan kaki tangan yang juga gaya kemahiran yang tidak berkeyakinan. Ia menjadi persoalan terhadap impak penyampaian yang hendak disampaikan terhadap pelanggan sehingga pelanggan hanya ingin berkomunikasi dengan orang atasan berbanding dengan kaki tangan biasa. Ia sekaligus menampakkan kelemahan daripada segi kepimpinan yang perlu ditambah baik. Peluang MARA sentiasa menjadi perhatian terutamanya sewaktu pembentangan belanjawan negara. Lihat saja peruntukan yang diberikan kepada MARA setiap tahun. Apabila 1.3 bilion bagi institusi pendidikan MARA dan 2 bilion untuk pembiayaan pelajar-pelajar MARA. Ia semestinya meningkatkan tahap kepercayaan terhadap MARA dan peluang ini dijadikan MARA terus kekal relevan dan menjadi antara aktiviti penting negara. Pertambahan bilangan masyarakat Bumiputera menggalakkan lagi penggunaan perkhidmatan MARA. Pertumbuhan melalui pembinaan premis-premis baru seperti pembinaan MRSM di Bera, di Bagan Datuk, Sempurna juga bakal beroperasi dan menjadikan MARA untuk terus disegani dan menjadi pilihan rakyat. Ancaman MARA seringkali menjadi sasaran apabila fokus untuk pembangunan Bumiputera menjadi isu yang sehingga kini mampu mencetuskan rasa tidak puas hati kaum lain. Pelbagai cubaan untuk menjadikan MARA tidak relevan tidak dapat dipatahkan dengan kukuhnya MARA berdiri di bawah Akta MARA 1966 yang benar-benar omnibus. Percubaan untuk menggunakan elemen perkauman dengan desakan penghapusan hak istimewa orang Melayu dari kalangan fahaman evangelis subversif yang menganggap terjadinya diskriminasi kaum. Perkara ini sekaligus menjadi ancaman besar MARA dan terus kukuh dan gagah tanpa tunduk akan permintaan mereka. Demi mencapai kelestarian untuk menjadi agensi yang kompetitif, pengurusan strategi perlu mengambil peluang perkara ini agar perancangan organisasi berjalan dengan baik demi mencapai matlamatnya. Ini adalah berkaitan dengan cadangan penambahbaikan ke atas Majlis Amanah Rakyat. Berdasarkan daripada masalah-masalah yang timbul dan juga isu-isu yang dibangkitkan tadi, terdapat 4 cadangan yang kami kemukakan. Yang mana yang pertama adalah penggunaan teknologi, yang kedua kemahiran dan kompetensi, yang ketiga interaksi ataupun kemahiran komunikasi, dan yang terakhir adalah penerapan konsep kepimpinan. Melalui penggunaan teknologi, penyaluran atau akses kepada maklumat berlaku lebih cepat dan senang dengan penggunaan teknologi yang menuntut kehendak pelanggan. Manakala dengan memberikan latihan kepada pekerja melalui pendedahan teknologi memberikan satu kelebihan dan sebagai satu lagi penambahbaikan agar penyelesaian masalah, kemahiran dan kompetensi tidak lagi berlaku. Bagi menyelesaikan masalah kemahiran komunikasi pula, penglibatan semua pekerja dalam mesyuarat dan galakkan budaya berkongsi pendapat serta latihan komunikasi yang berkesan mampu memberikan satu penambahbaikan dan anjakan paradigma kepada kaki tangan MARA untuk lebih mahir dalam berkomunikasi. Dan cadangan terakhir melalui galakan kerja berpasukan, kemahiran kepimpinan akan diterapkan dan sekaligus memberikan satu pengurusan sistematik dalam MARA. Kesimpulannya, perancangan strategik ini mampu memberikan manfaat dan juga faedah dengan soal bagaimana untuk menangani perubahan, menghindari kekangan, mencipta masa hadapan dan juga memanfaatkan kesempatan demi mencapai keunggulan organisasi. Manfaat ini mampu mempamerkan bahawa penerapan konsep pengurusan strategi adalah menguntungkan organisasi untuk menjadi lebih berjaya.
Pelbagai peluang juga dapat dikesan dan mengikut klasifikasinya, selanjutnya dapat mengeksploitasi kekuatan yang ada untuk mengawal aktiviti syarikat dengan lebih baik sekaligus mengurangkan perubahan akibat yang buruk sekiranya terdapat kesilapan dalam pembuatan keputusan. Faedah yang dijana juga mampu menawarkan pendekatan kerjasama untuk pekerja secara berpasukan melalui sikap positif yang diterapkan terutamanya dalam menghadapi perubahan situasi. Faedah ini mampu menjana disiplin serta formaliti dalam pentadbiran dan pengurusan dalam organisasi. Perancangan strategik yang dilakukan di setiap organisasi menjadikan organisasi lebih kuat dan memiliki tahap keyakinan yang sangat tinggi dari segi produktiviti, kaedah kerja, kaedah penyelesaian masalah dan pembuatan keputusan. Sejajar dengan misi dan juga visi senario semasa, kepemimpinan dan kepengurusan strategik ini diharapkan dapat meningkatkan prestasi MARA dan memacu perubahan minda dan paradigma dalam kalangan pemimpin dan juga warga MARA. Itu sahaja. Sekian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.